Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali semula dalam pembelajaran PDPR mata pelajaran sejarah. Sebelum ni 2 minggu lepas kita telah belajar tajuk Kerajaan Melayu Awal di Alam Melayu. Awak ingat semula berapa kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu? Ada berapa? Ingat semula. Ada berapa? Ada 8. Ingat. Pertama Kerajaan Kedah Tua, seterusnya Kerajaan Gangga Negara, Kerajaan Berwas, Kerajaan Cintu, Kerajaan Setumbung, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram dan akhir sekali Kerajaan Majapahit. Ada 8 kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Jadi, hari ni kita nak belajar pula mengenai hubungan diplomatik. Okey, kita tengok objektif pembelajaran untuk hari ini iaitu menjelaskan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Seterusnya, elemen K-nya adalah menghuraikan kepentingan sumbangan Kerajaan Melayu awal terhadap ekonomi negara. Pertama sekali adalah apa itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik tu apa? Awak pernah dengar tak apa hubungan diplomatik? Selalunya kita selalu dengar kalau kerajaan Melayu awal lah, Kesultanan Melayu Melaka lah, mesti cakap hubungan diplomatik. Apa tu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ni adalah hubungan di antara sebuah kerajaan dengan sesebuah kerajaan yang lain. Maksudnya, kerajaan A ni dengan kerajaan B ni dia berhubung. Dia berbaik. Dia berbaik dari segi politik, ekonomi dan sosial. Ada 3 benda. Dia menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan 3 benda ni dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey. Mari kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Politik. Hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan 2 kuasa besar iaitu China dan India. Pada waktu tu ada kerajaan besar seperti China dan India sebab ketika itu negara itu merupakan negara yang majulah, mempunyai pengaruh yang kuat. Jadi kita ni kerajaan Melayu awal ni nak menjalinkan hubungan dengan kuasa besar tersebut, China dengan India. Tujuannya kenapa kita nak jalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India? Pertama, untuk nak mendapatkan pengiktirafan. Dan kedua, untuk menjaminkan keselamatan. Bila kita berbaik dengan sebuah kerajaan yang besar, kita nak dapatkan perlindungan dari segi keselamatan. So, nak menjamin keselamatan kita punya tempat tu, kita kena berbaik dengan negara lain, dengan kuasa besar yang lain. Untuk kita sentiasa terselamat. Itu tujuan pertama dari segi politik. Okey, seterusnya. Dari segi ekonomi. Melalui hubungan diplomatik, ekonomi dapat dikembangkan. Kerajaan Melayu awal memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu awal ni dia kaya dengan rempah ratus, biji timah dan emas. Kita kaya dengan pelbagai barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas. Manakala kerajaan China dengan India pula, dia menawarkan kita barang mewah seperti tembikar, sutra dan perhiasan. Maksudnya dia adalah sistem pertukaran barang. Maksudnya ekonomi itu wujud. Okay. Slide yang seterusnya adalah dari segi sosial pula. Kenapa kita nak menjalinkan hubungan diplomatik dapat dieratkan dengan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan.
Ini akan mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India, berjaya mengukuhkan kedudukan politik, sosial dan ekonomi. Ekonomi dan sosial. So bila kita dapat menjalinkan hubungan sosial dengan uh, China dan India, jadi ada keakraban dan salah satunya boleh menjalinkan hubungan perkahwinan. Jadi dia punya hubungan tu jadi makin kuat. Faham tak? Okey. Seterusnya, kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Yang pertama dari segi pertanian. Dari segi pertanian maksudnya kita kaya dengan pertanian. Iaitu sebab lokasinya terletak di lembah sungai dan sesuai untuk menghasilkan pertanian seperti padi dan macam-macam lagi iaitu pisang lah, buah pala dan ubi kayu. Kerajaan Melayu awal ni dia menghasilkan tanaman-tanaman seperti itu. Hasil tanaman ini dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Dalam masa sama, penduduk pun dia makan hasil tanaman yang dihasilkan. Okey, seterusnya pelabuhan perdagangan. Lokasinya di Jalan Laut Perdagangan Timur dan Barat. Berkembang maju. Barang dagangan utama seperti rempah ratus, lada hitam, bunga cengkeh dan bunga pala. Kewujudan pelabuhan ini memudahkan untuk pedagang ni singgah dan menjalankan kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu. Bila kita menyediakan tempat untuk para pedagang untuk singgah dan melakukan aktiviti perdagangan di situ. Sambil tu kita tukar-tukar barang lah. Macam kita kaya dengan rempah ratus. So kita tukar dengan kuasa besar yang lain seperti China, India, bertukar-tukar barang. Okay. Seterusnya adalah kegiatan dari segi hasil hutan dan hasil laut. Kerajaan Melayu awal juga dia kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Iaitu hasil laut seperti kulit penyu, teripang. Awak boleh tengok dalam muka surat 97, buku teks muka surat 97. Selain tu ada juga mutiara. Ia juga kaya dengan hasil hutan seperti rotan dan sarang burung. Bila kita ada hasil hutan dan hasil laut ni, kita boleh melakukan aktiviti ekonomi. Maksudnya kita berdagang, kita jual barang tu dengan pedagang-pedagang yang lain. Seterusnya, dari segi pelombongan dan pembuatan, iaitu masyarakat awal menjalankan pelombongan seperti biji timah, biji besi dan emas. Dan seterusnya, cikgu tertinggal, ada kegiatan pembuatan iaitu untuk menghasilkan barang perhiasan, tembika dan senjata. Kat bawah tu ada tambahan. Awak boleh tengok muka surat 98. Cikgu ada tertinggal sikit kat situ. Okay. So, bila macam ni, kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu ni akan berkembang lah sebab kita ni pun mempunyai, Kerajaan Melayu awal ni pun dia mempunyai hasil-hasilnya yang tersendiri yang boleh dijual dan boleh digunakan sendiri. Okay. So, bila awak dah faham pembelajaran kita hari ini, jadi cikgu akan membuat aktiviti iaitu menjawab kuis. Nanti cikgu akan memberikan link dan awak kena jawab. Bila awak jawab, nanti awak kena tulis nama awak dan nama kelas. Lepas tu awak screenshot, awak punya jawapan tu, awak punya markah tu, awak screenshot. Lepas tu awak send gambar tu dekat Google Classroom. Cikgu akan mengambil kehadiran awak dari situ. Okay, faham?
Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya cikgu. Cikgu sedia untuk menjawab soalan awak. Terima kasih.